Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 sempena dengan PDPR ini, dan tajuk yang akan kita pelajari hari ini adalah kata bilangan. Namun sebelum itu, Cikgu harapkan anak-anak sudah pun bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 dan juga buku aktiviti tahun 3 jilid 1. Buku teks pada halaman 68 dan buku aktiviti pada halaman 76. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan pelajaran kita. Pada akhir pembelajaran kali ini, Cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata bilangan berdasarkan gambar. Sebelum kita meninjau dengan lebih jauh lagi, elok kalau kita ketahui dahulu apa yang dikatakan kata bilangan. Kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau urutan. Terdapat 6 jenis kata bilangan, iaitu kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan, dan kata bilangan tingkat. Kita mulakan dengan kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu ialah kata yang menyatakan bilangan yang tentu, yang tetap. Seperti 1, 100, 1000, atau 2 juta. Tetap, bukan dianggarkan ataupun hanya agakkan saja. Contoh ayatnya, saya mempunyai 2 buah buku. 2. Jelas. Kita pergi pula kepada kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu, tak jelas sangat. Seperti beberapa helai baju, sebahagian daripada murid-murid, semua murid, seluruh, segala, segelintir hanya sebahagian, segenap, sebilangan, sekalian, para, dan berbagai-bagai. Dan perlu diingat bahawa apabila kita menggunakan kata bilangan tak tentu, kita tidak boleh meletakkan kata ganda di belakangnya. Contoh, semua murid. Tak boleh kita gunakan semua murid-murid. Ataupun para guru. Tak boleh kita gunakan para guru-guru. Sebab para itu sudah menggambarkan banyak kata bilangan yang dah tak tentu. Dan guru-guru itu juga menggambarkan banyak. Jadi salah cara penggunaannya. Baik, kita lihat contoh ayat. Beberapa kawasan di negeri Pahang sudah mula ditenggelami air. Beberapa maknanya sebahagian. Yang ketiga, kata bilangan himpunan. Kata bilangan himpunan digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan, secara berhimpun. Kata bilangan tersebut adalah seperti berpuluh-puluh, beratus-ratus, dan ketiga-tiga. Berhimpun. Kata ganda di situ. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan agar kamu dapat memahami lebih jelas kata bilangan himpunan ini seperti ini. Beribu-ribu orang telah memenuhi stadium untuk mengikuti ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus. Beribu-ribu, tak terkira. Ya, okey. Berikutnya adalah kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara persatu. Maksudnya satu-satu atau berasingan. Hanya ada 2 kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap ataupun tiap-tiap. Maknanya terasing. Ya. Contoh yang boleh cikgu berikan, tiap-tiap helai kertas jawapan itu perlu ditulis dengan nama kamu. Maknanya setiap helai berasingan. Satu-satu kena tulis. Itu maksudnya. Berikutnya kita lihat pula kata bilangan pecahan.
Kata bilangan pecahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berupa pecahan. Seperti 2/3, 1/4 dan juga setengah. Pecahan dipecahkan. Kita lihat contoh ayat. Setengah daripada buah mempelam yang dibelinya itu sudah busuk. Dan perlu diingat juga bahawa kata bilangan pecahan tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan tentu. Contohnya, saya membeli buah tembikai itu 1,5 biji. Salah. Kita tidak boleh mendekatkan kata bilangan tentu 1 dengan kata bilangan pecahan setengah. Jadi, macam mana cara nak mengatasinya? Kita letakkan penjodoh bilangan di tengah-tengahnya. Seperti, saya membeli buah tembikai itu 1 biji setengah. Jelas. Mudah saja kita nak membetulkan kesilapan yang telah kita lakukan. Baik. Berikutnya adalah kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat ialah kata yang menyatakan urutan atau giliran seperti pertama, kedua, ke-10 dan ke-100. Biasanya kita dengar suatu pertandingan. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Macam tu. Contoh ayat. Ashikin mendapat tempat pertama dalam pertandingan mendeklamasi sajak di sekolahnya. Dia dapat tempat pertama. Johan lah tu. Okey. Dah jelas cikgu terangkan sepintas lalu apa yang dikatakan kata bilangan dan jenis-jenisnya. Sekarang kita berbalik kepada buku teks. Jom. Buku teks pada halaman 68. Kata bilangan. Jom kita baca sama-sama. Sukaneka perpaduan. Murid-murid tahun 3 angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. 3 diletakkan warna merah. 3 adalah kata bilangan tentu. Kumpulan tersebut terdiri dari pelbagai kaum. Acara bermula, Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Separuh. Kata bilangan tak tentu. Jiva membantu William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Beberapa juga kata bilangan tak tentu. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Kedua-duanya adalah kata bilangan. Kata bilangan apa? Kata bilangan himpun pandai. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Terus lagi. Akhirnya kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Tempat pertama adalah kata bilangan tingkat. Pada gambar yang terakhir diminta kita membina ayat. Saiful dan rakan-rakannya menyusun beberapa peralatan sukan di bilik sukan. Beberapa kata bilangan tak tentu. Okey, dah selesai. Jom kita beralih pula ke buku aktiviti pada halaman 76. Jom. Pada buku aktiviti di halaman 76 ini, arahan yang diberikan adalah lengkapkan ayat dengan kata bilangan berdasarkan gambar. Jadi, satu pesanan cikgu sebelum kamu menyiapkan latihannya, kamu perhatikan gambar yang diberikan itu dengan teliti. Dan cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan gambar itu. Barulah kita dapat mencari kata bilangan yang sesuai dan tepat seperti mana kehendak dalam gambar itu. Okey? Sehingga itu, lengkapkan jawapan kamu. Kalau tak ingat, kamu ulang balik video cikgu daripada awal, bagaimana cikgu memberi penerangan tentang kata bilangan. Dan kamu lengkapkan. Kalau dah lengkap, hantarkan bukti bahawa kamu telah menyiapkan latihan kamu kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.